Kenalah baca kuat-kuat. Baca je, tak apa. Okay, Zarif, saya dah rekod ni. Zarif? Oh, Zarif. Dekat-dekat Zarif. Ataupun siapa-siapa lah. Zarif malu kot. Cari siapa-siapa orang lelaki. Fikri ke? Oh, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Silakan. Tak dengar Zarif. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba Allahumma sangat. aftah alaina wa inshrah lana min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Qawli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin, Rabbal alamin. Tak dengar Zarif. Sorry Zarif. Kena tukar sound speaker yang elok sikit kot. Okey Zarif. Zarif cakap dia dah baca doa dah tapi tak dengar. Okey lah, tak apalah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, baik. So, saya akan share ni sekarang. Yang mana nampak ni? Nampak. Okay, ni sama dengan dalam buku awak lah kan? Okey, jadi saya baca soalan dulu. Kita akan mulakan sekarang. Audi memotong sekeping papan berbentuk segi empat tepat dengan luas 72 cm² dan perimeter 34 cm. Hitung panjang dan lebar papan tersebut. Baik, secara latar belakang soalan ini adalah apa yang kita akan cuba buat soalan ini adalah seperti mana kita buat sebelum ini. Okey, sebelum ni kita buat macam sebelum ni. Okey, cuma bezanya ada beza sikit adalah dia berbentuk soalan penyelesaian masalah. Okey. Kita telah pun belajar bagaimana kita nak selesaikan masalah. Tajuk ni ada dua. Satu, kita ada soalan yang memberikan kita tiga unknown X, Y, Z yang kita perlu cari satu-satu menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey. Dan bukan semalam, kemarin kita telah belajar bagaimana kita membuat kaedah penggantian untuk soalan yang melibatkan satu persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Okey, dia ada tiga kaedah, kaedah penggantian, kaedah penghapusan dan juga kaedah graf. Tetapi saya telah ajar awak secara mendalam kaedah penggantian dan juga menggunakan apps untuk kaedah menggunakan graf. Okey. Dan hari ini kita akan masih lagi dalam lingkungan yang sama, iaitu kita akan menyelesaikan masalah soalan yang berkaitan satu linear dan satu tak linear. Namun demikian dia telah memberi soalan dalam bentuk ayat-ayat. Okey. Yang mana persamaan itu awak perlu bina. Okey, awak perlu membina soalan-soalan ini. Okey, baik. Apa tu, untuk soalan ini kita dapati bahawa soalan yang diberi ini telah memberi kita satu keadaan yang kita perlu membina ataupun kita perlu membina persamaan tersebut. Okey, kalau kita dapati sebelum ni kalau kita buat soalan-soalan macam ni, kaedah pergantian atau kaedah penghapusan,
kita telah diberi. Okey, contoh kalau awak tengok soalan nombor 3 ni lah, dia dah beri persamaan. Okey, persamaan serentak itu telah pun diberi. Jadi sekarang ini, hari ini, perbezaan sikit lah. Dia telah meminta bagi kita dalam satu keadaan ayat-ayat dan menjadi tugas kita untuk membina persamaan tersebut. Okey. Ini adalah satu benda yang sangat tricky. Once you salah awak punya persamaan, awak buatlah kaedah pergantian dan penghapusan atau apa graf sekalipun, jawapan awak akan tetap salah. Okey, ini confirm. Sebab kenapa salah? Kerana awak telah salah membina persamaan. Okey, sebab tu saya kata soalan begini keluar dalam SPM kertas 2 ADMAT setiap tahun. Selalunya keluar soalan ni, soalan yang pertama lah. Soalan yang pertama akan jadi soalan nombor 1. Okey, setiap tahun. Okey, kadang-kadang dia letak dalam nombor 3 macam tu, tapi majority bermula dengan soalan ini setiap tahun. Ini saya cerita ni SPM KBSM lah. Okey, sehinggalah tahun ini, tahun 2020, soalan SPM tahun 2020 juga letakkan soalan persamaan serentak ni nombor 1. Okey. Cumanya tahun soalan tak berbentuk macam ni, berbentuk soalan yang ayat-ayat ni. Soalan tahun ni macam kita buat yang minggu kelas sebelum ni. Soalan dia bagi siap-siap persamaan. Tu kita terus membina ataupun membuat kaedah pergantian. Okey, baik. Saya terus baca soalan. Nombor 1, latih diri 35. Saya harap awak ada buku teks dengan awak, muka surat 84 dan awak kena ada kalkulator. Baik, latih diri 35 ini. Nombor 1, Audi memotong sekeping papan berbentuk segi empat tepat dengan luas 72 cm² dan perimeter 34 cm. Okey, hitung panjang dan lebar papan tersebut. Okey. Tak ada graf, tak ada apa, tak ada ni, hanya ayat nombor 1 je. Audi potong papan berbentuk segi empat. Jadi kita lukis sikit lah. Okey, kita lukis sikit. Segi empat. Saya anggap dia lebih kurang macam itulah. Okey, segi empat. Okay, memotong sekeping papan. You have to imagine. Benda-benda soalan macam ni kadang-kadang kita kena imagine. Okay, kalau awak tak imagine ataupun awak lukis, bila awak lukis awak nampak gambaran dia. Awak memotong sekeping papan berbentuk segi empat tepat dengan luas 72 cm. Maksudnya luas ni. Luas. Okay, luas. Saya boleh tulis sini area 72 cm². Alright. Dan perimeter 34 cm. So, apa maksud perimeter? Apa maksud Tambah perimeter? keliling. Tambah keliling. Okey, dia panjang ukur lilit panjang ukur lilit semua, baik tambah keliling pun boleh lah kan. Jadi awak perimeter ini adalah hasil tambah di sini. Katalah kita nak tambah sini, yang saya write lah, kita nak tambah-tambah tu dapat 34 cm. Okey. Kita tulis ni perimeter lah, perimeter 34 cm. Okey. Jadi sekarang kita dah ada maklumat tersebut, hitung panjang dan lebar. Maknanya kita nak kira yang saya write ni. Yang ini panjang, lebar dia yang ini. Saya perlu tahu, itulah soalan tanya, panjang dan lebar dia. Okey, jadi saya pergi terus besarkan di sini untuk awak lihat bagaimana kita nak buat. Jadi langkah pertama yang kita perlu buat adalah kita gunakan yang dia bagi. Apa yang dia bagi ini? Ini maklumat yang ada. Okey, itu yang kita kena pakai. Jadi langkah pertama adalah kita perlu labelkan panjang dan lebar tu. Okey, kita perlu labelkan. Tak strip. Sekejap. Saya rasa dia boleh. Tak apalah. Buang masa lagi. Okey, baik. Saya perlu labelkan. Jadi saya panjang, saya ni saya buat X, yang saya buat Y. Okey. Panjang ada X, Y adalah lebar. Okey, jadi apa saya buat sekarang adalah saya gunakan yang pertama ini, persamaan pertama. Apakah rumus luas, tuan-tuan dan puan sekalian? Kelas 4 cm bagi tahu saya rumus luas apa dia? Panjang kali lebar. Panjang dan lebar. Panjang kali jadi lebar. apa yang saya perlu darab sekarang? X darab X darab Y. Ya, good. X kali dengan Y. Jawapan dia apa? 72 cm padu. 72. Bukan centimeter padu, centimeter square. Tapi untuk jalan kerja ni awak tak payah nak tulis unit . Tak perlu lagi lah, tak perlu nak tulis centimeter square, nanti dia
Nanti serabut awak nampak macam-macam unit. Jadi unit ni selalunya apa-apa soalan pun hanya dikira di waktu last. Jawapan akhir baru awak letak unit. Apa-apa soalan pun. Apa soalan. Masa awak buat jalan kerja tu, awak tak perlu lagi tulis unit, tak apa. Okey. Bukan benda ni wajib, tapi ni untuk memudahkan kita buat jalan kerja je lah. Okey. Yang penting di akhir tu. Jawapan akhir tu mesti ada unit. Okey, baik. Perimeter. Tadi ada seorang bagi tahu saya, kita perlu buat apa? Apa maksud perimeter tadi? Tambah semua sisi. Jadi apa saya nak tambah sekarang untuk dapatkan perimeter? X tambah Y tambah X tambah Y. Tambah Ya, very good. Saya tulis kat tepi ni. X tambah Y tambah X tambah Y. Jawapan dia 34. Betul ke? Betul-betul. Betul. Betul ya. Jadi macam mana saya nak selesaikan X tambah Y, X tambah Y ni? Kalau saya ringkaskan jadi apa? 2X 2Y. 2X tambah 2Y. 2x Sama dengan? tambah 2. Ya, dia akan jadi apa? Persamaan yang satu lagi. Maknanya sekarang persamaan kedua adalah 2X tambah 2Y sama dengan 34. Boleh? Okey. Kita akan buat menggunakan Okey. kaedah apa sekarang? Saya syorkan kita nak buat kaedah apa sekarang? Kita dah ada persamaan yang pertama, Penggantian. kita ada persamaan yang kedua. Ya, kita akan buat kaedah pergantian. Okey, kita akan buat kaedah. Kalau awak perhatikan, sebenarnya awak boleh buat kaedah penghapusan pun boleh. Boleh penghapusan. Sebab apa saya kata boleh kaedah penghapusan? Ada siapa-siapa boleh ada siapa-siapa boleh nampak tak kenapa kita boleh guna kaedah penghapusan pun boleh, pergantian memanglah apa-apa soalan pun kita guna pergantian. Tetapi soalan ini kita boleh guna penghapusan. Kenapa? Tak boleh bagi tahu sebab linear, dua-dua linear. Okey? Tu je lah. Tapi macam saya katalah, apa datang soalan pun awak buat kaedah pergantian selamat. Okey, pergantian adalah untuk boleh guna untuk semua persamaan. Linear ke tak linear ke semua boleh pakai. Jadi kita akan guna kaedah kaedah pergantian. Baik, apakah langkah pertama yang saya perlu buat yang saya bagi tahu sebelum ni? Apakah langkah yang pertama saya perlu Bagi buat sekarang? tunggal. Bagi apa? Bagi Y tunggal. Bagi Y jadi tunggal. Yelah, lebih kurang macam tu lah kan. Kita perlu, okay, saya tulis ayat yang cantik sikit. Dari 1, okay, dari 1, saya adjust, dari 1 ni saya ambil, awak nak X ke awak nak Y? Jadi perkara rumus. X. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh, tak apalah. Saya ambil X lah, Y turun bawah. Y turun bawah. Okay, sekarang ni dia akan jadi persamaan yang keberapa? Ketiga. Ya, yeah, very good. Ketiga sekarang. Okay, apa kita nak buat sekarang? 3 masuk kat 2. Yes, very good. Okay, masukkan 3 ke dalam 2. Jadi kita masuk 3 ni, yang kita dapat ni 3 ni ke dalam 2. So saya masuk, saya pakai pen, okay, pen merah ni saya tulis 2. Yang saya hitamkan ini adalah yang kita masuk X. Okay, jadi 72 per Y. Okay, yang merah ni persamaan asal 2Y sama dengan 34. So, setakat ni okey. Okey. Okay. Okey. Awak faham kenapa 72Y tu? Maksudnya dia ganti di sini ya, dia ganti X ni. Boleh tengok highlighter saya. X itu adalah ini. Okey, jadi dengan bangganya saya pun masuk ke dalam ini.
menggantikan tempat X. Okey, yang lain samalah. Tambah 2Y sama dengan 34. Setakat ni okey? Okey. Alright. Jadi apa Okay. apa langkah seterusnya? Apa matlamat saya sekarang? Apa langkah seterusnya? Jadi Y. Ini akan jadi persamaan keempat lah. Okey, apa kita nak buat? Kita nak kembangkan. Kita nak kembangkan ke? Apa matlamat kita? Saya beritahu semua. Tak kira lah nak kembang ke, nak faktor ke, anything you want to buat dalam persamaan algebra ni. So, apa akhirnya matlamat kita tadi? Saya beritahu banyak kali. Apa dia? Nak Apa bagi matlamat kita? bentuk am. Yes, very good. Kita nak bagi jadi bentuk am. Okey, bentuk am tu adalah fungsi kuadratik. So, tak kira lah awak nak kembang ke apa. Macam kes sekarang ni, saya besarkan ini. Awak kembangkan, awak akan dapat 72 kali 2 dapat 144 kan? 144 per Y tambah 2Y sama dengan 34. Betul lah? Okey, saya dah atas ni je. Jadi saya salin balik. So, apa saya buat sekarang? Okey, apa saya buat sekarang? Macam saya kata tadi, matlamat kita adalah kita nak bagi dia jadi bentuk am. Dan untuk dapatkan bentuk am tu, kita kena selesaikan persamaan ni. Okey, macam mana kita nak selesai? Apa cadangan awak? Kita nak buat apa dengan persamaan sekarang ni? Nak buat apa? Darab ke, bahagi ke, anything you rasa lah. Tak apa, salah pun tak apa. Apa kita nak buat dengan persamaan ni? Okey. Darab Y. Yes, very good. Saya memang tunggu orang jawab tu. Okey. Ini dipanggil apa? Belia benci pecahan. Iaitu kita tak suka dengan pecahan. Okey. Dan bila kita lihat ada nombor per Y, anything lah. Kalau selepas ni awak nampak apa-apa persamaan, awak nampak kat bawah dia tu, Y ke X ke anything lah, 2 tolak X ke apa ke, kita boleh darab bawah supaya kita saya sebut belia benci pecahan. Kita tak suka pecahan. Okey, kita tak suka pecahan. Jadi kita mesti buang pecahan. Cara nak buang pecahan adalah kita dengan mendarab apa saja ada kat bawah. Tapi dengan syarat awak darab semua. Okey, sebab kita nak seimbangkan persamaan. Maknanya awak darab dengan Y. Okey, very good Fikri. Kita darab dengan Y. Jadi apa berlaku adalah bila awak darab Y sini, apa berlaku adalah awak akan potong Y dengan Y. Jadi dia akan jadi 144 tambah 2Y kali Y akan jadi 2Y square. 34 darab Y dapat 34Y. Dan kita telah mencantikkan persamaan dengan tidak ada persamaan di bawah. Okey. Dan kita dapati juga persamaan kuadratik telah terbentuk di situ. Betul? Bagaimana saya tahu dia jadi persamaan kuadratik? Bila ada apa? Ada Y square. Kuasa 2. Yes, very good. Bila ada Y square. Dan kerja kita sekarang adalah kita susun dia dalam bentuk am. Okey, bentuk am. Jadi macam mana? 2Y square tolak 34Y tambah 144 sama dengan kosong. Ini yang dipanggil bentuk am. Okey, kuadratik lah. Kuadratik. Bentuk am. Okey. Kenapa kita nak bagi jadi bentuk am yang saya sebut tadi? Kenapa kita nak bagi jadi bentuk am? Kenapa kita nak bagi jadi bentuk am? Nak cari X. Nak cari X ataupun bila kita buat bentuk am, kita nak cari X, kita boleh menggunakan kaedah apa? Calculator. Ya, sebab kita susun macam ni, sebab kita nak pakai kalkulator. Kalau kita tak susun macam ni, awak biar saja macam ni, dia tak bentuk am, suka awak nak kenal pasti nilai A, nilai B, nilai C, betul? Jadi bagi tahu saya nilai A kita sekarang berapa? Ni A. Yang ni B. Nilai C yang ni. So nilai A awak adalah 2, B awak adalah apa dia? Negatif 34. Yes. C kita 144. 144. Dan
Masukkan dalam kalkulator, tekan mode 3 kali macam biasa. Awak akan dapat jawapan apa? 9 dengan X 8. 9 dengan 8. Yes. Ada yang dah tekan. Bagus. Jadi awak akan dapat 9 dengan 8. Saya akan tulis ke bawah sikit. Jawapan awak ni, awak dapat jawapan ni bentuk nombor bulat kan? X sama dengan 9, X sama dengan 8 kan? Betul kan? Betul. Ha. Maknanya apa? Apa maknanya kalau kita dapat nombor bulat? Faktor. Yes, very good. Faktor. Buat apa sekarang? Buat kurungan 2 macam ini. Awak letak X depan, X depan. Lepas tu nak letak apa sekarang? Tolak 9, tolak 8. Yes, very good. Tolak 9, tolak 8. Dan, dah siap ke ni? Oh, Belum. saya tersilap. Sebenarnya bukan X. Kita kan pakai huruf apa tu? Y kan? Y. Ya, ya. Terbiasa dengan X. Kita tak sampai nak pakai semuanya. Jadi sebenarnya kita pakai Y kan? Jadi Y, sini pun Y. Alright. Jadi kita dapat Y9 dengan Y8. Jadi, tapi kita nak cari ni X ke Y? Kita kena cari X satu, Y satu, betul? Sebab, mana dia? Ni kita punya kan? Kita dapat X, kita dapat X, kita dapat Y, bukan dapat X. Kita dapat X, kita dapat Y. Nampak? Awak dapat jawapan Y. 9, Y sama 9, 1 Y sama 8. Awak ada dua jawapan dekat sini. Okay. Kita ada Y ni, kita 9, satu lagi 8. Macam mana saya nak tahu X? Masukkan nombor 9. Ya, Nombor ya, ya. Y ke dalam. Kita masuk kat sini. Betul lah? Masuk kat situ lah. Supaya kita dapatkan nilai X sekarang. Jadi kan, kita ada tadi X sama dengan 72 per Y. Ini persamaan yang saya dapat dari atas ni tadi. X sama dengan 72Y. Jadi saya nak dapatkan nilai X sekarang adalah X sama dengan 72. Ambil bahagi dengan 9. Okey, satu lagi X sama dengan 72. Awak bagi dengan 8. Sebab ada 2. 1 8, 1 9. Jadi kita bagi dua-dua. Okey, jadi berapa tu? 72 bagi 9 dapat apa? 8. Satu lagi dapat apa? 9. 9. Okey. Maknanya apa sekarang ni? Kita dapati jawapan dia lebih kurang ya. Maka maknanya apa? Sini pun 89. Jadi kita dapat sini 89, sini pun 89. Maknanya soalan tanya hitung panjang dan lebar panjang itu, maknanya kita boleh kata panjang macam dia punya kesimpulan lah. Maka panjang dan lebar, okey, yang mungkin sebab kita mungkin sebab ada dua. Okey, satu ialah 8 dan 9. Maknanya yang mungkin ialah 8 dan 9 sentimeter. Okey, maknanya apa? Panjang dia ada dua jawapan. Sama ada yang ini 8, yang ini 9, ataupun yang ini 8, yang ini 9. Ini maksud dia. Maksudnya X dan Y tu boleh jadi 1, 8, 1, 9. Maksud tu dia kata apakah nilai-nilai soalan tanya hitung panjang dan lebar papan tersebut. Maksudnya kita ada dua jawapan. Mungkin X dia 8, Y dia 9, ataupun mungkin juga X dia 9, Y dia 8. Okey, itu maksud dia. Maka panjang dan lebar yang mungkin ialah 8 cm dan 9 cm. Okey, itu maksud dia. So, awak nampak tak apa yang kita buat sekarang? Boleh faham tak? Boleh. Okey, dia sebenarnya sama yang kita buat sebelum ni. Beza dia sekarang ni, dia ada cerita dia. Sebelum kita dapat nilai X lah, nilai Y, kita dapat nilai X tu perpuluhan, Y pun dapat perpuluhan. Bila kita guna rumus kan, kita just dapat number nombor je. Sekarang ni soalan-soalan yang menyelesaikan masalah ni, dia ada benda dia ada kisah dia. Okey, kita cari panjang papan lah, panjang itu, panjang ini. Dia ada kisah dia yang mana kita perlu aplikasikan penggunaan sistem persamaan tersebut. Okey, baik. Saya teruskan ke soalan yang satu lagi. Soalan nombor 2. Okey, boleh saya teruskan?
Ke awak tengah salin? Boleh. Dah salin ah? Dah. Okey, good. Saya nak, kalau dah salin saya nak padam. Saya ruang tak banyak sangat. Nak padam sekejap Hari ni Fikri tak tidur ah. Bagus Fikri bangun ah. Ramai ada hari ni ah. Kimi pun datang, ada dalam kelas tak? Kita tengok. Kimi ada. Kimi. Kimi pun ada. Kalau tidak tidur je. Alhamdulillah ramai hari ni. Mungkin ada seorang dua lah kot sebab saya tengok ada 16 tolak 2, 14 orang lah. Okey, baik. Nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat yang akan dibina oleh syarikat pesona alam. Okey, dibina oleh syarikat pesona alam. Okey, saya janjikan kelas awak ni sampai 10.50 kan? Saya rasa saya tak boleh buat sampai 10.50 lah. Saya kena sampai 10.30 je. Sebab 10.50 tu saya ada kelas rupanya. Saya ada dengan matematik tambahan dengan 4 accountant. Jadi saya ingat 10.30 kita ikut jadual asal lah. Sampai 10.30 saya kena berhenti lah. Untuk saya buat persediaan untuk untuk 4 account pula. Okey, tak apa. Kita ada setengah jam lagi. InsyaAllah boleh selesai 3 soalan ni. Dia sebenarnya buat ni cepat je. Tapi bila kita cerita tu panjang. Soalan tu jadi, satu soalan pun kadang makan 15 ke 20 minit. Okey, baik. Nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat yang akan dibina oleh syarikat pesona alam. Terdapat sebuah kolam berbentuk segi empat tepat di bahagian bucu taman tersebut. Dan luas kawasan berumput ialah 96 cm pula, 96 meter square dan perimeter kolam ialah 20 meter. Hitung nilai X dan Y. Ini soalan yang macam ada kaitan soalan tadi. Okey. Yang mana kita perlu lihat dari segi luas dan juga perimeter dan membina persamaan. Okey. Pertama kita tengok apa yang dia bagilah. Okey, kita boleh tengok kita kat sini saya highlight ni, luas kawasan berumput ialah 96 meter square. Ini kita akan jadikan dia satu persamaan lah. Sebab dia bagi yang tu. Dan perimeter kolam ialah 20 meter. Satu lagi. Perimeter kolam ialah 20 meter. Okey, jadi kita boleh guna kedua-duanya. Memang kena guna dua ni, tak ada yang lain dah. Okey, yang pertama katalah saya ambil yang luas kawasan berumput dulu. Ataupun saya buat yang senang lah, perimeter kolam ni. Kita guna yang ambil ni, perimeter kolam ni 20 meter. Kolam kat mana yang ni? Saya besarkan sikit. So perimeter kolam. Okey, macam mana saya tulis ni? Perimeter kolam. Okey, apa maksud perimeter kolam? Sini tambah sini. Lepas tu sini tambah sini. Okey, nampak tu? Dua merah tambah dua hijau. Baik. Kita nampak dengan jelas bahawa merah itu adalah Y, betul? Yang merah ni Betul. Y. Sini pun tentulah Y. Okey. Jadi macam mana saya nak tahu sini pula ni? Anak panah, macam mana saya nak tahu panjang situ? Panjang hijau. 12 tolak X. Yes, very good. Very good. Siapa tu Ain ke siapa? Saya. Tak ucap seorang. Ya. Okay. Bagus Ain. Baik, jadi kita nak dapat panjang ni. Kita ada panjang ni 12 tolak dengan X. Kita dapatlah panjang hijau tu. Okey. Jadi ada Y tambah Y jadi 2Y tambah. Okey. Oleh kerana panjang hijau ni pun ada 2. Kita buat 2. 2 apa? 2, 12 tolak
X. Okey, tutup kurungan sama dengan apa dia? Perimeter kolam tadi. Perimeter kolam tadi berapa? 20 meter. 20. 20. Jadi saya boleh tulis kat sini lah 20. Ataupun kat sini lah 20. Okey. Jauh sangat pula rasa. Saya tulis dekat sikit. 2y tambah 12 tolak X sama dengan 20. Okey, padam ini. Okey, so ini adalah persamaan kita yang pertama. Okey. Tapi awak bolehlah nak ringkaskan dulu dengan biar macam ni kan. Kita boleh saya kembang dululah. Kembangkan macam ni. Kembangkan sini. So 2y tambah 12 kali 2, 24. Tolak 2x sama dengan 20. Okey. So 2y, 2x ni tak apalah. 24. Jadi saya negatif. Sulit balik lah elok. Negatif 2x tambah 2y. Yang ni. Yang ni. Okey, saya tulis balik kat bawah tapi saya letak X dulu. Tertib lah X, Y kan. Negatif 2X tambah 2Y. 24 akan pergi melintas ke belah kanan. Okey, dia akan duduk pergi belah kanan. Dia akan pergi belah sana akan jadi tolak 24. So 20 tolak 24 dapat apa? Negatif 4. 20 negatif 4. Very good. Negatif 4. Ya. Awak boleh biarkan macam ni ataupun awak boleh ringkaskan lagi. Awak bahagi dua semua. Okay, sebab kita nampak 2, 2, 4 ni boleh bagi 2. Jadi kita akan jadi negatif X tambah Y sama dengan negatif 2. Okay, tak salah awak ringkaskan lagi. Tak ada masalah. Dengan syarat bila bagi 2, bagi semua. Okay, so ini akan jadi persamaan kita yang pertama sebenarnya. Okay, bukan yang atas ni. Yang pertama. Semaknanya kita pemudahkan semudah mungkin. Supaya mudah kita nak ganti ataupun nak selesaikan persamaan algebra nanti. Jadi kalau kita tak ringkaskan nanti dia akan jadi serabut sikit, panjang sikit. Okey, itu yang pertama. Kita dapat persamaan pertama. Kita sekarang ni dalam matlamat kita yang kedua adalah untuk mencari persamaan yang kedua. Okey. Persamaan kedua kita lihat yang maklumat yang dia bagi satu lagi iaitu luas kawasan berumput ialah 96 meter square. Okey, jadi kalau kita lihat luas kawasan berumput, inilah kawasan berumput yang warna kuning ni kan. Okey, ini ya. Okey, jadi kalau saya nampak dengan mudahnya, kalau kita nak buat ni, kita bolehlah bahagi dua macam ni. Okey, supaya kita boleh pakai X ini kali dengan 10 ni supaya dapat kawasan ni. Okey, lepas tu kita kira yang ni pula, tambah 2. Okey, jadi saya nampak macam itulah. Dia tak semestinya macam tu kan, tapi saya nampak itu mudah lagi lah. Okey, baik. Maknanya, untuk dapatkan yang itu, saya perlu darab ni. Saya pecah dua macam ni. Okey, jadi saya nak, untuk dapatkan kawasan ni, saya perlu darab 10 kali X. 10 X lah. 10 kali X, betul lah. Setakat ni okey. Nampak apa saya cuba buat? Respon please. Nampak. Nampak 10X tu saya cuba Hmm. dapatkan kawasan ini sahaja. Okey, kawasan ni belum lagi. Okey, kawasan tu belum lagi. Sabar dulu. Kita yang tu dulu 10X. Okey, baru saya pergi yang tu tambah dengan untuk kawasan ini panjang ini saya perlu tahu panjang ini, sebab tu saya perlu tahu panjang ini sebab dia nak tahu luas je. Dia tak perlu tahu semua tempat. Jadi sekarang ni panjang yang ini belah ataupun saya pakai color satu lagi color hitam. Biru ada, biru ni. Okey, sekarang awak nampak merah, hijau dengan biru tu. Yang hijau ni panjang dia berapa? Awak boleh nampak, beritahu saya. Yang hijau tu panjang dia berapa? 10 tolak Y. Yes, 10 tolak Y. Kat sini saya tulis kat sini 10 tolak Y. Untuk yang biru, untuk yang biru 12 tolak X. 12 tolak X. Very good. Alright. Jadi untuk dapatkan luas 10 darab lah. Okey, nak dapat luas ni. 10 darab tambah 10 tolak Y darab dengan 12 tolak X. Okey.
Itu je lah. Jawapan saya kena 96. Sebab apa 96 ni dia bagi? Ni dia bagi ni 96. Okay, jadi saya pun jawapan dia 96. Cumanya awak nak kena ringkaskan lah. Okay. Macam saya kata tadi lah. Kita tak boleh biar macam ni. Kita kena kembangkan. Jadi yang ni tak apalah. Yang ni 10x. Tambah. So awak darab ni. Darab ni. So 10 kali 12 adalah 120. Tolak 10x. Tolak 12y. Tambah xy. Okey, 10x tu saya cek dulu betul tak? Okey, betul. Sama dengan 96. Okey, jadi saya kembangkan tu saya harap awak faham benda ni basic form 3 dah belajar dah. Kembang saja. Form 2 ke form 3 itulah awak belajar kembang. Jadi kita expand lah 10 kali 12, 10 kali negatif x, negatif y kali 12, negatif kali negatif positif xy. Sama dengan 96. Jadi saya ringkaskan sekarang, saya cari yang sama. Kita dapati 10x dengan 10x ni kita tolak dia hilang. Maknanya dia hilang gitu je lah. Tak ada lah 10x tolak 10x hilang, kosong. Okey, apa yang tinggal sekarang? Apa yang tinggal? Yang tak ada gangguan xy lah, tak ada kawan xy. Okey. Lepas tu tolak 12y pun tak ada kawan, tolak 12y. Cumanya yang inilah kita kena selesaikan 120 dengan 96. Okey. Maknanya awak kena buat 196 tolak 120. Okey, sebab apa? 96 tolak 120. Tekan kalkulator. 24 kan? Negatif 24. Ya, negatif 24. Negatif 24. Sekejap. Itu kalau saya buat dia ke sana. Kalau 96 masuk ke dalam, positif kan? 24. Kan? Skala 96 masuk ke kiri lah. Bukan 120 pergi ke kanan. Kan? Betul. Okey, betul kan? Alright. So, positif 24 dia masuk sebab dia ke kiri, kita jadikan dia positif. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab nanti saya senang lagi lah. Saya nak apa? Nak ganti dia. Sekarang ni saya lihat sekarang ni, alamak persamaan saya dah kena conteng kat test tu. Boleh ke padam? Okey, boleh. Okey, yang ni persamaan saya. Satu lagi yang ini. Tu saya ada 2 persamaan ni yang kita nak pakai. Okey, jadi nak mudah saya pakai dari 1. Okey, dari 1 nak mudah saya tak mau negatif ni, saya nak y je sebab negatif x ni kalau pergi sana akan jadi positif. Saya akan buat macam ni lah. Dia jadi y sama dengan negatif 2x, negatif 2 tambah x. Okey, so negatif x ni pergi ke sana. Okey, tu harap awak nampak. Saya tak ada nak tunjuk ni, tapi awak nampak kat skrin tu negatif x pergi ke belah kanan jadi positif yang ni. Yang ini negatif, dia pergi belah kanan jadi positif. Okey, yang lain kekal macam biasa. Okey, kita dah bagi jadi y sebagai perkara rumus. Sekarang y akan masuk ke dalam persamaan lah. Okey, masuk dalam persamaan. Okey, jadi y ni kita ganti macam saya kata tadi lah, ganti y ataupun bukan ganti y lah. Kita bubuh lah nombor tadi kan. Ni jadi nombor 3. Ganti 3 ke dalam apa? 2. 2. Okey. Jadi x. Okey, y dia adalah itu. Saya boleh tulis macam ni x tolak 2 supaya saya lebih senang ni. X tolak 2 boleh Awak nak tulis negatif 2 tambah x pun tak apa. Okey, tapi saya nak mudah lagi, saya buat x tolak 2. Okey. Tolak 12, ada lagi y. Ada lagi, kita ganti lagi x tolak 2. Apa hitam lah. X tolak 2. Okey, tambah 24 sama dengan kosong.
Okay, jadi semua dah X lah. Okay, jadi saya masuk je lah. Yang ni akan jadi X square tolak 2X tolak 12X tambah 24 tambah 24 sama dengan kosong. Okay. Setakat ni okey, awak ikut saya tak? Okey. Ikut dah. Saya takut juga awak lost ke apa ke, tak apa? Tak apa tu. Orang kata apa? Awak lost, awak pun hantar lah cikgu nak cakap apa kan. Macam tu. Saya tak mahu macam tu lah. Kalau awak lost, awak beritahu lah. Alright. Jadinya sekarang ni saya nak buat apa lah? Selesaikanlah bagi pendek kan. So yang ni X square tak ada kawan. Yang ni ada kawan ni. So dapat negatif 14X. Ini akan jadi tambah 48 sama dengan kosong. Okey. So gunakan kalkulator sekarang sekejap. 8. Masukkan nilai, dapat nilai apa? X18. X sama dengan X26. 8, satu lagi X sama dengan 6. 6. Oh, nombor bulat lagi ya. Okey, jadi kat sini nak buat apa? X tolak 8. X tolak 6. X tolak 8, X tolak 6. Okey. Okey, terima kasih Fikri kena melayan saya. Fikri ada seronok sikit, Fikri tak ada semalam kan. Sunyi je kelas. Orang lain tak apa-apa nak menyaut. Okey. Sekarang saya dapat nilai X. So apa kerja saya sekarang? Boleh bagi tahu saya, Zat? Apa saya nak buat lagi ni? Apa saya nak buat lagi? Takkan Cari dapat. Ya. Cari. Y. Siapa tu? Ain ke siapa? Umairah. Oh, Mairah. Ya, Mairah. Suara Mairah tu keras sikit. Suara Mairah ada keras sikit. Okey, baik. Saya tak nampak, sorry nah. Saya dengar suara je. Saya cuba cam suara saya. Okey. Hasanah ada ke ni, Hasanah? Ada. Ada, Alhamdulillah. Semua ada kot hari ni Aisyah pun ada ni. Selalu keluar masuk je Aisyah Zarina ni. Hari ni Aisyah okey, Aisyah? Okey. Okey. Wan pun ada. Ada. Okey. Awak sebenarnya ada masalah apa? Line tak kuat ke apa? Line tu, cuba bagi tahu saya apa masalah dia. Kadang saya tengok awak masuk, tahu keluar, masuk, keluar. Kadang-kadang tu apa tu masalah internet ke kan? Saya nak cuba tolong tapi masalah internet ni tak tahu nak tolong macam mana. Sebab dia line, takkan saya nak pergi pacak pemancar kat rumah awak pula kan. Okey, baik. Jadi saya dah dapat nilai tadi ada Umairah ke Ain kata kita nak cari nilai Y pula kan. Tu kita nak ambil nilai Y, kita nak ambil mana ni? Kita pakai yang ni. Yang ni kan? Yang sini. Jadi kita dah ada nilai Y tolak kita ada tadi Y sama dengan negatif 2X tambah X. Jadi saya gantikan Y sama dengan negatif 2. Satu X saya jadikan dia 8. Satu lagi saya buat Y sama dengan negatif 2. Satu lagi saya buat tambah 6. Jadi Y sama dengan 8 tolak 2 adalah 6. Satu lagi Y sama dengan 6 tolak 2, 4. Okey, maknanya kalau X sama dengan 8, maka Y dia adalah sama dengan 6. Okey, ini satu jawapan. Dan X sama dengan 6, Y dia adalah sama dengan 4. Okey, so macam tadi juga kita ada dua set jawapan. Okey. Ini adalah untuk soalan nombor 2. Okey, jadi sebenarnya saya tak sempat dah untuk buat soalan nombor 3 ni. Nombor 3 ni sebenarnya duduk dekat awak punya
latihan intensif 3.2. Okey. Jadi untuk sebelum saya tamatkan kelas kita pada pukul 10.30 ni, ada lagi 4 minit ni, saya tengok jam saya. Tak apalah, saya just bagi kerja je untuk awak. Sikit je. Yang kerja sebelum ni 2 soalan siap tak? Dah. Boleh buat? Siap. Boleh? Okey, boleh, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni saya nak awak buat soalan nombor 1 A, B. Saya salin kerja rumah. Nombor 1 latihan intensif 3.2. Okey, nombor 1 ada A dengan B. Nombor 3 dan satu lagi nombor 4. Hypotenuse tu. Last. Yang ni saja. Okey, dan saya nak kerja ini dihantar ke Telegram saya. Okey. Okey, hantar ke Telegram saya. Saya baru teringat yang saya write buku awak tu banyak-banyak dulu tu. Sebenarnya saya ada pernah write kerja-kerja awak dekat Telegram, betul tak? Betul. Sebab itulah saya tengok kerja awak dekat buku awak tu, saya macam nak muntah. Banyak sangat rupanya. Banyak sangat, tebal sangat rupa-rupanya. Saya baru teringat yang saya pernah semak buku awak ni dalam bentuk Telegram kan. Jadi yang hantar tu saya write-write. Jadi sebab tu saya rasa macam banyak. Rupanya saya dah pernah write. Jadi bila saya dah write tu, bila saya tengok buku awak, saya tengok, kosong je kan. Jadi macam itulah. Tapi kena buat jugalah. Macam 2 kali kerja kan. Tapi tak apalah, kena buat juga. Sebab kerja rumah ni penting. Saya nak tengok awak faham ke tak faham. Dan segi lepas kita belajar, kita mesti ada satu penilaian. Penilaian ataupun kita panggil PBD. Pentaksiran bilik darjah. Kita taksir balik apa yang awak belajar. Kan, awak belajar selama ni faham ke tak faham. Jadi inilah tujuan dia. Jadi tujuan ni kita bagi latihan intensif kerja rumah ni adalah untuk menilai kembali pemahaman kita dan juga kita punya skill, kemahiran kita tu. Adakah kita dapat ataupun tak dapat. Okey, jadi saya harap sangat awak buat kerja ini. Nombor 1 ada A, B, nombor 3 dan nombor 4 dan hantar ke Telegram saya sebelum hari Jumaat ni lah kalau boleh. Sebelum Jumaat ni cuba maksudnya hari ni Rabu. Buatlah hari ni kan. Hari ni kalau tapi tak apalah kalau awak rasa kerja sekolah lain banyak sangat, tak apalah. Saya bagi awak minggu ni lah sampai hari Ahad awak boleh hantar. Okey, hari Ahad. Hari Ahad ni maksudnya dalam masa, tapi awak boleh hantar awak lah. Kalau awak buat dah lepas ni awak buat, awak dah siap, settle kerja awak. Okey, so kalau awak dah siap boleh hantar segera, tapi kalau paling selewat-lewatnya hari Ahad ni lah sebelum pukul 12.30 malam. Okey, hari Isnin saya tak terima dah lah. Okey. Baik. So setakat itu dulu. Ada soalan dah setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, so lepas ni ada kelas apa? Lepas ni rehat. Lepas ni fizik. Okey, jadi untuk mengetahui awak lah, sekarang ni semua GK dan juga semua PK akan masuk dalam kelas kita. Kalau awak perasan tadi pun ada Cikgu Nazirah. Saya tak pasti dia ada lagi ke tak, tapi macam itulah. Semua PK, GK akan masuk kelas kita lah. So, saya tak ada masalah pun sebab kita memang melaksanakan Google Meet lah seperti biasa. Jadi saya tak masuk ke PK ke pengetua masuk ke, sama saya macam tu juga. Saya akan buat perkara yang sama. Okey, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana datang kelas hari ini.